Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Ustaz pengurusi majlis, yang dimuliakan pengurusi masjid dan juga Mahat Tahfiz Al-Azhari serta yang terkuasa muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada malam ini dalam majlis ilmu, iaitulah majlis yang insya-Allah kita mengharapkan dia satu majlis yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila dalam majlis itu dibincangkan tentang Allah, dibincangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbincangan kita tidak lari daripada Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi dalam hadis yang jelas yang diriwayat oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Tujuan perhimpunan kita iaitulah kita nak baca Al-Quranul Karim dan kita nak yatadarasunahu bainahum, nak ulang kaji Al-Quran. Nabi mengatakan, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala akan turun ke atas kita ketenangan. Itu yang pertama. Wa ghasyathumur rahmah, yang kedua, Allah likungi majlis kita ini dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga, para malaikat bersama dengan kita. Wa zakarahumullahu fiman indahu, yang keempat, Allah Ta'ala sebut nama orang yang duduk dalam majlis ilmu ini kepada golongan yang berada di sisinya. Ini empat janji yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Jadi tambah satu lagi, majlis ilmu ni apabila kita duduk pula dalam masjid menunggu salat yang kedua, iaitulah salat Isya, maka dikira orang yang menanti menunggu salat ini juga dikira sebagai orang yang sedang bersalat. Tunggu salat, tunggu nak semaya yang kedua ni, dikira pahala kita duduk semaya. Lama tak lama agaknya ni? Lama, daripada maghrib tadi pukul 7, 7.30 lagi sampai kita berakhir dengan pukul 9, 9.30, mana lebih kurang 1 jam lebih ataupun 2 jam kita dapat pahala bersalat, pahala duduk semaya. Ini menunjukkan satu kelebihan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Kerana itulah kalau lepas maghrib ni ada orang semari semaya maghrib, kemudian dia keluar, tak dengar kuliah, tak duduk dalam masjid baca Quran, pergi duduk menghabis masa di kedai kopi, isap rokok, lepas tu Isya mari pula. Besar tak besar rugi dia? Sangat banyak rugi. Yang pertama, kerugian pahala menunggu salat habis. Bila dia keluar je hilang, putus. Yang kedua, pak kelebihan Nabi kita janji orang yang duduk dalam majlis ilmu, ini kelebihan yang telah disebut. Itulah sebagai muqaddimah sedikit, orang panggil wak semangat, supaya kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu, kita bincang, kita belajar. Kerana Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa duduk dalam majlis ilmu, Allah permudahkan jalan lagi ke syurga. Duduk dalam majlis ilmu, jalan lagi syurga mudah. Jadi syurga ni tidak payah. Tapi kalau tak kena lorong dia, tak sampai. Macam kita hari ni juga nak pergi ke Kuala Kerap, siapa ada 30 kau nak alahkan alah kiri, gilah kelai dia. Lambatlah nak sampai, pusing-pusing, tak tahulah ke mana. Itu dia panggil jalan. Kita nak pergi biar kena dengan map, kena dengan peta. Istilah orang moden hari ni, GPS biar betul tulis. Salah GPS dia pergi ke lain. Itu
muqaddimah tentang kelebihan ilmu dan kelebihan menunggu salat datang masjid. Salat yang kedua yang kita tunggu ini, tajuk yang saya pilih untuk kuliah kita pada kali ini iaitulah sebuah buku yang ditulis, tajuk nama dia Qawaribun Najah fi Hayatid Du'a, bahtera penyelamat dalam kehidupan seorang pendakwah, seorang muslim. Kita hari ini orang muslim yang sayang kepada agama, cinta kepada kebenaran, nak mempertahankan Islam ini akan melalui cabaran-cabaran yang begitu banyak. Tak usah kata apalah, sehari dua ni bila sibuk tentang hari belia negara. Sibuk tak sibuk kita sehari dua ni? Kita duduk sini tak berasa. Orang duduk di bandar-bandar besar terasa sangat. Terasa tak terasa pun, berapa ceramah, berapa majlis ilmu dibatalkan. Semata-mata nak beri laluan kepada beberapa ratus program suka-suka. Orang Kelantan kata program galak pada anak-anak muda, biar dia lara, biar dia leka, tak ada, jauh daripada agama. Kerana inilah acuan yang kita nak tengok orang-orang yang membesar di kalangan anak-anak muda kita di masa depan. Kerana bila manusia ni leka, mudah nak atur. Tapi kalau anak-anak kita duduk pergi Quran pagi-pagi, petang-petang duduk baca Quran, duduk baca hadis, hak ni bahaya. Siapa kata bahaya? Orang putih kata bahaya. Pasal itulah orang putih di saat akhir ni dia tak panggil dia pendakwah-pendakwah ni dengan baik, dia gelar dengan nama teroris. Golongan pengganas kepada orang yang menafkahkan diri dia nak berjuang Islam, nak mempertahankan agama ini, dia panggil golongan teroris. Kena nama teroris apa dia? Kamu kata juga teroris mana pengganas. Lama dulu apa yang komunis? Ni komunis ni tak kira lah apa dia faham apa komunis macam asal kau lawan dia aja. Nah, lawan British komunis. Hari ni lawan dia teroris, tak panggil komunis dah. Mazhab baru ni dia berubah sok mazhab. Mazhab orang putih dia letak pada orang Islam ni berubah-ubah. Teroris lah, apa dia ekstrim, macam-macam nama yang kita nak. Jadi dalam perjalanan hidup seorang manusia, dia tak boleh lari daripada akan menghadapi ancaman-ancaman yang besar. Jadi dalam buku yang kecil ini memberi kepada kita beberapa maklumat tentang bagaimana seorang Islam, Muslim yang ada dalam diri mereka rasa semangat nak mempertahankan agama, nak memperjuangkan Islam ini, dia akan melalui beberapa ujian yang besar. Jadi Al-Quranul Karim beri satu garis panduan kepada kita sebagai seorang Muslim yang bekerja siang dan malam menyampaikan dakwah ini. Jangan putus harap. Kadang-kadang kita duduk di kampung ke, duduk di bandar ke, bila kita duduk ajak orang suruh mari buat baik, marilah bersama dengan kita, nak apa ni, membantu apa-apa yang patut, orang tak ikut, rasa kecewa ke tidak? Mari juga semangat, malah dah aku buat kerja. Orang tak pakar-pakar buah kita dah. Orang tak iraukan kita lah. Kerana Allah SWT sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad kepada pejuang-pejuang Islam, kepada orang mukmin, i'malu, hendaklah kamu berusaha, kerja. Ajak orang suruh buat baik, jangan berhenti-henti. Kita ni kalau nak tengok, kadang-kadang letih kita. Kita buka sekolah harap, buka sekolah agama, buka mahat hafiz. Orang kampung sendiri boleh bilang dengan jari berapa orang mari atas sini. Hak sekeliling kampung kita tak mari ana. Kalau mari pun dia panggil 0A. Tahu mana 0A? A tak ada dah baru mari. Kalau ada A dah, lopak sana lopak sini dah, tak jumpa apa dah. Lah kita tak usah kira. Tak usah duk kira hak mari standard mana. Allah Taala kata muaqul i'mal, buat kerja. Didik manusia, ajak masyarakat, suruh orang buat benda baik, larang daripada kemungkaran ini. Kerana apa? Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, Allah dan Rasul akan tengok apa yang kamu buat.
Kemudian wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum ma kuntum ta'malun, yang akhirnya Allah SWT akan cerita kepada kita apa yang kita buat. Surah At-Taubah ayat 105. Maka dalam ini kita kena tengok, dia sebut rintangan perjuangan dalam kehidupan seorang Muslim. Apa dia rintangan yang besar? Rintangan yang besar iaitulah cubaan ataupun ujian. Bila seorang ni leka, lalai, tak ada orang cara dia, tak ada siapa nak ambil ganggu dia. Tapi kalau dia mula balik kepada Islam, muslimah kita ni mula nak tutup aurat betul-betul. Kita apa dulu pergi masjid jarang-jarang, hari ni masjid kemah molek. Dulu tak berapa semangat, sekarang ni semangat, mulalah orang kemari. Ai. Mula-mula start, anak-anak dulu mari tanya khabar. Guana pelik. Dia mari pelik macam. Lepas tu kawan-kawan pula mari tanya SMS, guana lain macam. Tak apa ada dah kelak buah lah ni, duduk masjid pula dah. Kita ketika itu dia mari perasaan. Tak ada perasaan lain pun, perasaan MI. Malu kau gaya aku ni. Malu. Allah. Jumpa gugu lama, pakai piuh nak buat dalam ni. Banyak rentangan. Dia mula dengan pakai piuh, dia cek dah. Allah. Dia itulah. Tak pergi Mekah lagi. Adalah halangan-halangannya Tuhan sebut apa dia dalam kehidupan manusia ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah tanya kepada kita, ahasiban nas, adakah manusia menyangka bahawa mereka tidak akan dibiarkan begitu saja? An yutraku an yaqulu amanna. Bila kita kata amanna, aku beriman, apakah Tuhan nak biar? La. Sedangkan wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji, tak mungkin. Orang mukmin tidak diuji. Ujian yang paling besar dalam hidup kita ni, iaitulah ujian dalam beragama. Hari ni kalau kita nak tengok, orang betul-betul beragama, ramai mana? Orang berkat pengenalan agama Islam, ramai tak ramai? Terlalu ramai. Bahkan bilangan umat Islam berapa juta? Di Malaysia ni. Ramai bilangan kita. Tapi kalau nak cari sungguh-sungguh, yang betul-betul beramal, kita rasa payah. Walaupun macam mana pun, jangan kecewa. Sebab Allah Ta'ala sebut di sini, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Allah kata, orang dulu aku telah uji. Tujuan apa Tuhan uji ni? Tuhan nak tengok siapa yang benar dan siapa yang kecundang. Kita tengok dalam sejarah Islam ini, waktu Nabi duduk di Mekah, tak timbul. Dua yang ada kumpulan. Satu kumpulan Islam, satu lagi kafir. Tapi bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, dia akan pecah tiga. Kafir betul, selesai masalah. Hak pengikut Yahudi, pengikut apa ni, orang panggil orang kafir, tak ada masalah. Sebab kita kenal dia dan jelas muka dia. Orang mukmin yang ikut Nabi, alhamdulillah jelas, tidak jadi masalah. Masalahnya dia panggil golongan manusia jenis yang ketiga. Apa dia? Mengaku beriman, kafir dalam. Bila timbul hak ni, apabila Islam sudah kuat, maka naiklah, keluarlah. Dia panggil jenis kulak-kulak ni, ulak-ulak mengayat tengah malam ni keluar. Bila Islam tu kuat. Jadi Allah SWT kata, aku mula uji kamu. Tujuan apa? Allah Ta'ala nak tengok, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu. Tuhan kata, mana hak benar, mana yang tak benar. Duduk di mana? Duduk di ujian. Dalam hadis lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis Fatimah binti Yaman radhiyallahu anha, Nabi kita bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Nabi kata orang yang paling berat dicoba iaitulah para nabi. Berat tak berat Nabi ni coba? Cerita Fatimah binti Yaman ni